saya ingatkan pelajar dalam tema 2, kita mesti kuasai konsep itu dengan baik. Jadi kalau pelajar tidak ingat konsep-konsep penting, tidak boleh memberi konsep itu dengan baik, jangan jawab soalan tema 2. Okey, jadi memang tak dapat mata. Ni salah, ni akan memberi fakta yang salah. Okey, kita pergi yang pertama. Dalam tema 2, bahagian yang pertama adalah ekonomi. Jadi apa yang perlu kita faham tentang sistem ekonomi? Pertama, dalam sistem ekonomi, pertama kita kena faham tentang kegiatan ekonomi. Zaman Rasulullah, okay, zaman Abbasiyah, zaman Kerajaan Melaka. Kan? 3 tu. Sistem ekonomi, kegiatan ekonomi. Yang pertama berkaitan sistem ekonomi adalah kegiatan ekonomi. Zaman Rasulullah, bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat Islam waktu itu zaman Rasulullah. Okay, kegiatan ekonomi masyarakat Islam zaman Kerajaan Abbasiyah. Kegiatan ekonomi zaman Kesultanan Melayu Melaka. Itu biasa ditanya. Okey, jadi faktor perkembangan sistem ekonomi Melaka, faktor perkembangan ekonomi Abbasiyah. Jadi kena faham. Mungkin juga boleh tanya faktor perkembangan ekonomi zaman Rasulullah. Okey, itu adalah sistem ekonomi yang pertama. Kedua, kita nak memahami tentang institusi ekonomi. Apa dia sistem, apa dia institusi ekonomi. Itu kena jelas. Institusi ekonomi seperti zakat dan baitul mal. Zaman Khalifah Ar-Rasyidin, zaman Kerajaan Abbasiyah. Ini abad ke-9 hingga abad ke-11. Jadi zaman zakat zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Sistem percukaian zaman Kerajaan Abbasiyah. Jom beri perhatian. Okey, ini bahagian kedua dalam tema ekonomi. Okay, dalam tema ekonomi, dia banyak konsep ekonomi. Okey, yang pelajar mesti faham. Zakat, jenis-jenis zakat. Okey, mesti beri betul. Zakat harta, zakat haiwan bagaimana? Fitrah bagaimana? Itu mesti jelas. Ikut zaman pula, zaman Khalifah Ar-Rasyidin bagaimana? Zaman Kerajaan Abbasiyah bagaimana? Dan itu tak boleh salah. Ini kajian memberikan definisi ataupun huraian yang salah, maka jawapan itu salah lah. Jawapan itu salah. Jadi itu kita tak ada tolerate tentang itu. Jadi fakta itu mesti betul. Jadi mesti menguasai fakta dengan baik, baru kita boleh menjawab soalan ekonomi ini dengan baik. Cukai, apa jenis cukai? Sistem percukaian, bagaimana dilaksanakan? Siapa yang menguruskan? Bagaimana diuruskan? Okay? Jenis-jenis cukai. Jenis itu mesti betul. Kalau beri contoh yang salah, jadi dia akan menjejaskan markah. Jadi tema 2 kena hati-hati. Kita kena mesti menguasai konsep dari segi istilah dan sebagainya dengan tepat. Okay. Saya bagi contoh. Okay. Konsep asas dalam sistem ekonomi itu. Yang pertama kita kena faham tentang sistem ekonomi. Okay. Pertama dari segi dalam sistem ekonomi kita kena faham tentang konsep asas ekonomi Islam. Apa yang diajar oleh Rasulullah tentang ekonomi Islam? Okay, mementingkan halal dan sebagainya. Kan? Itu perkara yang penting. Ini sampai hari ini umat Islam dalam mengamalkan ekonomi Islam. Okay, ciri-ciri ekonomi Islam itu perkara asas. Apa dia konsep asas agama Islam, ekonomi Islam? Apakah ciri ekonomi Islam? Okey, dalam sistem ekonomi Islam tu kita lihat sistem ekonomi Islam yang diajar oleh Rasulullah zaman Nabi Muhammad SAW. Okey, bagaimana sistem ekonomi zaman Rasulullah? Bagaimana sistem ekonomi zaman Khalifah Ar-Rasyidin? Bagaimana sistem ekonomi zaman Abbasiyah? Bagaimana sistem ekonomi zaman Kesultanan Melayu Melaka? Okey, apa yang berlaku di setiap zaman? Itu perkara yang pertama. Kedua, kita kaitkan pula dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan pertanian, perniagaan, perdagangan, dan apa lagi jenis kegiatan ekonomi yang lain. Mengikut tempat itu. Mengikut zaman Rasulullah, apa kegiatan ekonomi zaman Rasulullah? Apa kegiatan ekonomi zaman Khalifah Ar-Rasyidin? Apakah kegiatan ekonomi zaman Abbasiyah? Apakah jenis kegiatan ekonomi zaman Kesultanan Melayu Melaka? Kemudian, satu lagi bahagian adalah institusi ekonomi yang saya sebutkan tadi. Baitul mal, jizyah, qaraj, zakat, sistem percukaian. Okay? Jadi semua ini adalah institusi ekonomi. Bagaimana diuruskan pengurusan isu ekonomi. Sumbangan isu ekonomi ini kepada perkembangan sistem ekonomi Islam. Okay? Dari segi peranan, siapa yang main peranan, siapa yang ditugaskan. Okay? Peranan tokoh, okay? Peranan Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Amin Al-Khattab dalam memajukan ekonomi Islam. Peranan Umar bin Abdul Aziz ini dalam memajukan ekonomi Islam. Pengurusan itu berkembang. Ada yang dilatih
accountant untuk menulis, mencatat semua keluar masuk daripada batu mal. Okey, ini semua perkara penting yang kita kena kuasai bila kita sebut sistem ekonomi Islam. Boleh belajar. Okey, tolong ulang kaji, lihat daripada ini. Okey, pastikan pelajar menguasai, bukan sekadar baca dan cuma menghafal saja. Tidak boleh. Kita perlu faham dahulu, baru kita boleh hafal dan kita ingat dengan baik. Kalau kena faham, konsep-konsep ini sangat penting kalau nak jawab soalan berkaitan dengan ekonomi Islam. Okey, satu lagi. Ini adalah ciri ekonomi Islam. Saya bagi contoh. Ekonomi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Aktiviti ekonomi adalah ibadah, ikhlas dan halal. Kegiatan ekonomi tidak memisahkan antara kebendaan dan kerohanian. Seimbang. Berasaskan keadilan kebajikan. Mengurangkan jurang perbezaan antara kaya dengan miskin. Beza dengan sistem ekonomi kapitalis. Itulah ekonomi Islam. Mengharam amalan berunsur penindasan seperti riba. Keuntungan yang berlebihan dan sebagainya. Memonopoli contoh. Agihan kekayaan dari segi zakat, sedekah dan lain-lain. Mengagihkan kekayaan. Itu ciri ekonomi Islam. Penggunaan harta untuk memberi kebaikan kepada dunia dan akhirat. Larangan pembaziran dan sebagainya. Itu contoh ciri-ciri ekonomi Islam yang kita boleh jelaskan. Bincangkan ciri-ciri ekonomi Islam. Ya, ini saya jelaskan. Guna ayat pelajar sendiri. Jadi inilah konsep, inilah ciri penting bila kita sebut ciri-ciri ekonomi Islam. Ini yang pelajar boleh kaitkan. Okey, ada satu soalan saya lihat sini. Kalau soalan tanya, jelaskan pengurusan Baitul Mal pada zaman Abbasiyah. Apa fakta soalan ni? Kalau saya jelas, itu satu hari. Okey, saya habis satu masjid. Jadi, pelajar boleh cari pengurusan Baitul Mal. Bagaimana Baitul Mal itu diuruskan zaman Abbasiyah. Contohnya zaman Khalifah apa? Apa yang Khalifah Harun al-Rashid buat misalnya? Dalam memantapkan Baitul Mal, dari segi pengurusan Baitul Mal. Dilantik, disusun semula agihan itu bagaimana. Itu semua kita kena jelaskan. Dia kena bezakan zaman Khalifah, semasa zaman Umar Al-Khattab macam mana, masa Umar bin Abdul Aziz, bagaimana Umar bin Abdul Aziz memperkasakan Baitul Mal betul zaman Harun al-Rashid. Contoh. Adik pelajar boleh baca, cari bahan itu. Satu lagi. Okey, ini contoh kegiatan ekonomi zaman Kesultanan Melaka. Kegiatan ekonomi. Bila kita sebut kegiatan ekonomi, inilah kegiatan ekonomi. Pak Fajar. Ekonomi sara diri. Kalau di Melaka, ekonomi sara diri dan ekonomi perdagangan atau penjualan. Pertanian, bercorak tanaman, bercucuk tanam. Misalnya tanaman padi lah. Tanaman padi sebab itu tanaman makanan. Kebun kecil, berdusun, misalnya buah-buahan, tebu, nenas, buah pinang dan sebagainya. Ada juga menternak binatang, kerbau, lembu, kambing, perlumbungan, pertukangan dan juga kraft tangan. Memburu, ekonomi sara diri, kegiatan tradisi raja-raja Melayu, memburu, memungut hasil hutan, rotan, damar, getah, jelutong, getah jelutong, dan juga menangkap ikan dan juga mengutip hasil laut. Semua ini kalau kita lihat, inilah jenis-jenis kegiatan ekonomi. Biji timah ada tak? Belum lagi. Ini antara perkara asas yang ada dalam kegiatan ekonomi di Melaka zaman itu. Bagaimana pula kegiatan ekonomi di zaman Rasulullah? Kegiatan ekonomi di zaman Khalifah Rashidin. Kegiatan ekonomi zaman Abbasiyah. Bezakan. Cuma mungkin jenis-jenis dia berbezalah mengikut geografi tempat itu. Dari segi perdagangan, Melaka telah membuat hubungan dagang dengan China, India dan lain-lain. Melaka adalah sebuah pelabuhan entrepot. Barang dagangan, urusan jual beli barang di pasar. Di Melaka ada pasar. Daripada pedagang-pedagang daripada India, daripada China, daripada Arab boleh berdagang di Melaka. Dan juga kemudian pedagang-pedagang daripada Eropah. Jadi Melaka sebagai pusat perdagangan yang terkenal pada waktu itu. Contoh, sebab kegiatan ekonomi, ini contoh kegiatan ekonomi, kita sesuai dengan zaman mana yang ditanya para pelajar. Kalau ditanya zaman Abbasiyah, berilah zaman Abbasiyah. Kalau ditanya zaman Rasulullah, berilah kegiatan ekonomi zaman Rasulullah. Jadi inilah contoh kegiatan ekonomi yang boleh kita kaitkan dengan zaman dan abad bila kegiatan ekonomi itu berlaku. Jelas saya rasa. Satu lagi adalah berkaitan dengan
institusi ekonomi tadi sebagai contoh. Institusi ekonomi. Pelajar tanya tadi kan. Cuba lihat ni pelajar. Peranan dan pelaksanaan zakat zaman Abbasiyah. Peranan dan pelaksanaan zakat zaman Abbasiyah. Okay. Ini yang saya katakan tadi, bagaimana kalau soalan tanya tadi, jenis bagaimana pengurusan tadi kan. Pengurusan batu mal. Ini contoh. Ini kita ambil contoh zakat. Okay. Meneruskan dan mengukuhkan dasar dan pelaksanaan dasar zakat seperti mana yang ada sebelum ini. Okay. Diteruskan dan ditambah baik saja. Okay. Jawatan baru diwujudkan untuk memudahkan dari segi pelaksanaan zakat itu. Okay. Perkembangan ilmu pengetahuan intelektual. Ini bentuk mazhab awal. Okay. Kali segi kadar zakat, jenis zakat. Okay. Zakat digunakan untuk apa zaman Abbasiyah? Itu semua diperbaiki. Okay. Harta yang dikenakan zakat, haiwan, ternakan, emas, harta. Ini juga jenis-jenis zakat yang boleh kita jelaskan. Jadi golongan penerima zakat, 8 golongan asnaf itu. Okay. Ini adalah dari segi peranan dan pelaksanaan zakat dalam Abbasiyah. Zakat adalah salah satu daripada sumber Baitul Mal. Disebut Baitul Mal, dia ada sumber Baitul Mal selain daripada zakat. Tapi disebut zakat, zakat sahaja. Jadi pelajar kena bezakan itu dan fahamkan. Okay, baru kita boleh menjawab dengan baik. Okey, jelas pelajar dari segi ekonomi. Okey pelajar, dari segi ekonomi ada soalan? Jelas Okey, itu bahagian yang pertama. Bahagian kedua dalam tema 2 ini ialah perkembangan intelektual, iaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Pertama, ilmu nakli, ilmu akli. Okey, saat di kajian Abbasiyah abad ke-11 hingga 13, Khalifah Umayyah di Andalusia abad 11 hingga abad ke-13. Jadi perkembangan ilmu nakli. Ini perkembangan ilmu nakli. Yang kedua, sumbangan tokoh. Ini di perkembangan intelektual ini ada satu lagi bahagian itu sumbangan tokoh. Ibn Sina, Ibn Khaldun, Imam Al-Ghazali, Al-Khwarizmi. Okay, itu adalah tokoh-tokoh ilmu pengetahuan ataupun intelektual Islam. Dan satu lagi adalah faktor Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Dulu ramai orang pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Ini orang Eropah, orang Kristian pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Jadi sebab itu nanti Genghis Khan telah menyerang Baghdad, memusnahkan kota Baghdad. Kenapa dia serang kota Baghdad? Sebab dia nak memusnahkan kekuatan orang Islam waktu itu, iaitu ilmu pengetahuan. Ini habis library perpustakaan dimusnahkan oleh Genghis Khan. Ini sebab mereka tidak mahu, mereka percaya bila tiada lagi ilmu pengetahuan, maka berakhirlah tamadun Islam. Itu yang mereka buat. Dan itulah kepentingannya ilmu pengetahuan. Sampai hari ini kita perlu menuntut ilmu. Sebab ilmu itulah sangat penting dari segi kehidupan kita. Untuk menjadikan kita lebih memahami dunia dan mengenali Allah dengan lebih baik. Okey. Kita lihat apa yang ada dalam tema 2 bahagian yang kedua, iaitu perkembangan intelektual. Okey, pertama sekali pelajar kena faham dari segi pendidikan Islam. Ada 2. Pertama, falsafah dan matlamat pendidikan Islam. Bila sebut pendidikan Islam, pertama kita kena tahu ialah apakah falsafah dan matlamat pendidikan Islam. Kedua, ciri-ciri pendidikan Islam. Kenapa dia berbeza dengan pendidikan sekular? Ciri-ciri pendidikan Islam kita kena faham. Dan satu lagi perkara ialah perkembangan institusi pendidikan. Jadi pelajar kena bezakan. Bila kita sebut perkembangan institusi pendidikan, di mana? Di Aceh, bagaimana institusi pendidikan itu berkembang? Bagaimana institusi pendidikan di Mesir itu berkembang? Dia berkembang dari segi kurikulumnya berkembang. Tenaga pengajarnya berkembang. Pelajarnya berkembang. Pusat pendidikan ilmu. Ini sebagai pusat pendidikan ilmu. Kitab ataupun buku yang digunakan. Lembaga pelaksana. Pendidikan di mana? Balai setia, hukama, balai setia, ulama dan balai jamaah. Dan juga matlamat pendidikan. Semua tu ada dalam ini. Jadi institusi pendidikan. Mereka sebut institusi pendidikan di Aceh, misalnya halakah, madrasah, masjid, rangkang, daya, jami'ah
ataupun universiti. Baitul Rahman, istana. Ini adalah institusi pendidikan. Di Mesir, contoh institusi pendidikan di Mesir, Masjid Abdul Al-As, Kutab, Institusi Al-Azhar. Ini contoh institusi pendidikan. Bila kita sebut pijakan perkembangan institusi pendidikan di Mesir, inilah institusi pendidikan di Mesir yang kita kena jelaskan. Bila kita sebut perkembangan institusi pendidikan di Aceh, inilah institusi pendidikan yang perlu kita jelaskan. Dan satu lagi adalah dari segi perkembangan ilmu dan juga konsep ilmu. Ilmu nakli itu ilmu agama, ilmu akli, ilmu akal. Okey, perkembangannya zaman kerajaan Abbasiyah bagaimana? Perkembangannya zaman kerajaan Umayyah di Andalusia itu bagaimana? Contoh. Okey, faktor-faktor yang membawa perkembangan ilmu pengetahuan Abbasiyah dan juga di Andalusia. Jadi ini perkara penting yang kita boleh, yang kita perlu faham, perlu kuasai kalau kita nak menjawab soalan berkaitan dengan bahagian kedua tema 2 itu pendidikan Islam. Tema 2 sudah pasti soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Seperti yang kali berlaku sebelum ini, kan kita lihat soalan-soalan tahun lepas. Soalan 3, soalan 4 adalah berkaitan dengan pertama tadi, ekonomi Islam, pendidikan Islam. Baru 2, mungkin ada lagi. Kita tengok lepas ini. Okey, dan tema 2 itu soalan nombor 3 dan juga soalan nombor 4. Jelas pelajar Okey, jadi fahamkan apa dia falsafah pendidikan, apa dia matlamat pendidikan Islam, apakah ciri-ciri pendidikan Islam, okey, apa dia institusi pendidikan Islam dan apakah perkembangan dalam pendidikan Islam. Dan satu lagi adalah perkembangan ilmu nakli dan ilmu akli. Kerajaan Islam Abbasiyah, kerajaan Islam di Andalusia. Okey, ini semua perkara-perkara penting. Kita teruskan. Okey, inilah tema pendidikan. Jadi kita kena faham kata isi pendidikan Aceh, contoh tadi kan, perkembangan ilmu Aceh, perkembangan pendidikan Mesir, penerokan ilmu Majid, ilmu Batuta, seni bela. Okey, ini antara tema-tema yang ada dalam tema 2, pendidikan, ekonomi tadi, pendidikan, penerokaan, seni bela. Ini 5 subtopik dalam tema 2. Kita kena jawab kita boleh soalan nombor 3 dan juga soalan nombor 4. Daripada tema 2 yang boleh kita lihat dan kita fahami. Kita kena kuasai semua ini. Okey, cuba saya bagi contoh dari satu. Apa dikatakan sebagai tadi institusi pendidikan dan juga bentuk pengajaran. Institusi pendidikan dan bentuk pengajaran. Pertama, dari segi institusi dia, masjid, istana, khalifah, kutab. Okey, kurikulumnya bagaimana? Cara penyampaian ilmu. Halakah. Okey, masjid-masjid menjadi tempat pusat pengajian bahasa. Istana khalifah juga menjadi tempat belajar dan juga perpustakaan. Okey, subjek yang diajar seperti sejarah, kesusastraan, ilmu pidato dan lain-lain. Kutab, sekolah permulaan, 2 jenis kutab untuk orang awam dan juga al-sabil untuk kanak-kanak miskin yang diberi percuma. Pendekanan kepada pengajian Al-Quran, asal-asal ilmu pengetahuan. Okey, ini contoh dia katakan isi pendidikan dan bentuk pengajaran. Ini zaman kerajaan Abbasiyah. Contoh. Faham pelajar? Ini apa isi penting. Okey, ini contoh halakah apa dia, masjidnya apa, kutab, madrasah, padang pasir, badiah, pusat-pusat perkembangan Islam. Okey, jenis-jenis isi pendidikan di Mesir contoh. Okey, faham ya pelajar? Okey, satu lagi bahagian dalam tema 2 adalah berkaitan dengan tokoh. Ada 2 jenis tokoh. Pertama, tokoh ilmuwan. Okey, tokoh ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Ibn Sina, Imam Al-Ghazali, Ibn Khaldun. Ini adalah tokoh ilmuwan. Okey, tokoh ilmuwan yang mesti kita baca, kita fahami. Kedua, tokoh penerokaan, Al-Mas'udi, Ibnul Majid, Ibn Batuta. Ini adalah tokoh penerokaan. Okey, baru kita lihat apa yang dikatakan sebagai sumbangan tokoh ini. Bila soalan tokoh, kita kena faham betul-betul dari segi latar belakang. Latar belakang Ibn Khawarizmi, Ibn Sina, Al-Mas'udi, Ibn Majid.
Ibnu Battuta, dari segi latar belakang tokoh itu kita kena faham dahulu. Kita kena kuasai. Baru kita boleh jelaskan dari segi sumbangan tokoh-tokoh ini. Okey, dari segi kejayaan, latar belakang kejayaannya. Okey, bidang kepakaran dan juga sumbangan ataupun penulisan dan impak ataupun kesan yang diberikan oleh tokoh-tokoh ini dari segi ilmuwan ataupun penerokaan kepada masyarakat Islam dan juga masyarakat antarabangsa. Jadi, mereka ni misalnya kepakarannya matematik atau sini, perubatan ilmu sinar, ilmu agama Imam Al-Ghazali, ketamadunan ilmu Khaldun. Dan mereka juga ada kepakaran dalam bidang-bidang yang lain. Okey, itu semua kita kena faham. Baru kita boleh jawab soalan berkaitan dengan tokoh ilmuwan. Soalan tentang tokoh penerokaan berkaitan dengan sumbangan tokoh-tokoh ini. Dari segi ilmu sebagai ahli pelayaran, dalam bidang penulisan, dari segi perkembangan ilmu geografi, dari segi aktiviti penerokaan dan penjelajahan. Okey, semua itu adalah sumbangan dan juga latar belakang tokoh yang perlu kita kuasai. Ini dalam bahagian 2 tema 2 ini. Okey, ada tokoh-tokohnya seperti inilah. Saya kena fahamkan. Okey. Dan bahagian yang kelima dalam tema 2 ini pelajar ialah ciri-ciri seni bina Islam. Bila sebut ciri seni bina, seni dan bina. Apa seni? Apa seninya? Apa yang dibina? Dua benda. Seni istana. Dia bina istana, apakah seni yang ada dalam istana tu? Dia bina taman, menara, bahan binaan. Okey, semua ni kita perlu jelaskan. Apa yang dibina, apakah seni yang ada? Boleh jelas tak pada? Dua benda. Apa seni yang ada dalam binaan yang dibina? Itu lebih jelas. Bina istana, apakah seni yang digunakan dalam istana? Dari segi dia punya unsur-unsur daripada bangsa Rom, Parsi, Turki dan Byzantin itu daripada Andalusia. Banyak istana yang dibina ada unsur-unsur ini. Masjid Cordova misalnya, okey, juga mengandungi. Istana Alhambra, Taman Singa, okey. Semua ni perkara ciri-ciri yang dia ada. Ni dari segi teknik pencahayaan. Okey, menara azan, ada menara. Okey, dia bina menara. Itu seni. Ciri seni bina yang dibina. Okay. Kolam atau pancutan air, seni had, corak geometri, hiasi ukiran, tulisan Arab. Okay. Ini semua adalah seni yang terdapat dalam binaan yang dibina. Okay. Pelajar kena ingat dua benda ni. Apa yang dibina, apa yang seni yang digunakan. Apakah unsur-unsur yang ada dalam seni bina tersebut. Baru kita boleh jawab dengan baik. Di India pula, okay, dari segi konsep keharmonian, pengaruh tempatan, motif yang digunakan, motif tumbuhan yang banyak digunakan. Ni dalam seni bina di istana, di masjid yang dibina, monumen, tembok ke yang dibina di India, semua ada unsur-unsur ini. Mementingkan keindahan, kehalusan seni dari segi pencahayaan, juga bunyi menara yang tinggi, penggunaan tulisan had dan sebagainya. Cuma kita bezakan dari segi contoh saja yang berbeza. Apa yang dibina, seni apa yang digunakan lebih kurang. Yang membezakan antara seni bina di India dengan seni bina di Andalusia adalah unsur-unsur ini. Okay, apa yang mereka gunakan. Yang membezakan antara ciri-ciri ini. Tetapi dari segi contoh, nama tempat tu lain. Nama bangunan, nama istana tu lain. Taj Mahal tu di India. Kalau di Andalusia, istana Alhambra. Faham tak? Jadi bila sebut seni, ada dua benda. Apa yang dibina, apa seni yang ada dalam binaan tersebut. Dua perkara itu mesti dijelaskan. Baru kita boleh jawab soalan seni bina. Sama ada seni bina di Andalusia ataupun seni bina di India. Salah satu. Ataupun boleh ditanya dua-dua. Tak ada masalah. Soalan-soalan. Okey, ada soalan banyak. Okey, sebelum saya masuk tema 3. Tema yang akhir. Okey, ada soalan tak dalam tema 2, Pak Fajar? Jelas ya? Jadi dalam tema 2 ada 5 bahagian. Kalau ikut
Soalan lepas, soalan nombor 3, soalan nombor 4. Itulah daripada tema 2. Jadi 5 subtopik dalam tema 2 ini kita kena fahamkan untuk bolehkan kita menjawab soalan nombor 3 ataupun soalan nombor 4. Okey? Itulah sepanjang. Okey? Kalau kita baca ini secara umum memang kita agak nampak sukar. Susahnya banyak sangat nak ingat. Okey, tapi ini saya dah ringkaskan. Okey, perkara-perkara asas yang perlu kita tahu. Okey, barulah kita boleh menjawab dengan baik. Okey, inilah yang perlu kita ingat dan kita huraikan sebaik yang mungkin untuk kita mendapat markah yang baik. Okey. Kita masuk tema 3. Okey, tema 3, nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Okey. Ini lebih dekat dengan kita sebab dia dah masuk ke abad ke-19, abad ke-24 saja. Okey, jadi apa yang perlu kita fahami? Yang Berminit bersama Psikosensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah